Okey, kita sambung sesi pembelajaran untuk contoh kelima dalam subtopik kawalan getaran iaitu vibration absorber, di mana dalam contoh yang kelima ini diberi diesel engine beratnya adalah 300 Newton, di mana 3000 Newton, di mana 3000 Newton ini kita boleh samakan juga dengan W equals to mg. Itu adalah rumus yang berkenaan dengan weight is supported on a pedestal mount. So jenis sambungannya adalah pedestal mount. It has been observed that the engine induce vibration. So engine ini pada ketika ianya beroperasi menghasilkan getaran into the surrounding area, pada persekitaran yang dekat ataupun pada struktur yang dekat through structure bond vibration. Daripada mesin pergi ke pedestal and at an operating speed of 6000 rpm. So bila kita dapat tahu rpm, rumus yang berkaitan adalah omega sama juga dengan 2 pi n divide by 60. Okay, so kita tahu excitation frequency yang berlaku pada diesel engine. Itu adalah statement. So, soalannya, tentukan parameter getaran serapan. So, kita nak mencari vibration absorber that will induce or that will reduce the vibration when mounted on the pedestal. Pedestal basically adalah base of the diesel engine. The magnitude of the exciting force is 250 Newton, and then the amplitude of motion of the auxiliary mesh ataupun vibration absorber is to be limited only 2 mm. Okey, jadi daripada soalan ini kita boleh bentukkan dia daripada mechanical statement kepada mechanical modeling, di mana ada satu mass iaitu diesel engine dan ianya mempunyai getaran X dan dilekatkan dengan pedestal. Pedestal kita boleh lukis contohnya begini. To the structure base. So yang ini kita ambil adalah foundation ataupun base. Dan kita apply ataupun letakkan satu vibration absorber iaitu mass number 2. So yang ini adalah mass number 1. And then the magnitude of the exciting force is 250. Ianya mempunyai excitation frequency ataupun FO equals to 250 Newton. And the amplitude of motion of the auxiliary mass ataupun vibration absorber is to limited only 2 mm. Kita dah kasih satu condition di mana maximum ataupun limited. Maximum adalah 2 mm displacement. So kita kena cari determine the parameter. Parameter absorber basically ianya mesti mempunyai mass dan ianya mesti mempunyai K. So apa yang kita need to find out K at K2 and M2. Okay, solution yang pertama. So kita kena cari ataupun kita kena tentukan forcing frequency pada engine diesel. Caranya adalah 6000, yang ini adalah RPM, dibahagikan dengan 60. 60 ni adalah minutes. So kita akan dapat 100 Hz. Ataupun kalau kita nak convertkan kepada omega, kita akan dapat 628.3 rad per second. Macam mana cara nak convert to omega?
omega equals to 2 pi f. Okay, so seterusnya, amplitude of motion of auxiliary mass is equal and opposite to the exciting force. Di mana kalau pelajar lihat perkara yang saya terangkan untuk kita mengetahui M2. M2 adalah mempunyai equation FO equals to M2 omega 2 X vector 2. So M2 adalah mass pada vibration absorber. Omega adalah exciting frequency. Dan X2 adalah amplitude yang kita hendaklah. So dalam kes FO telah diberikan iaitu 250. Omega telah diberikan 282.32 dan X telah diberikan iaitu 2 mm. Kalau kita convert dalam meter, ianya akan jadi 0.002. So one state equation, one unknown, so kita boleh solve untuk M2. So untuk this case, M2 equals to 0.31665 kg. So gunakan equation omega square equals to K2 divided by M2. So kita akan dapat value of K2. Dengan value omega telah kita perolehi dan M juga telah kita perolehi, dan kita akan dapat value of K2 is 125,009 Newton per meter. So the next thing adalah kita kena cari bila kita introduce the vibration absorber, ianya akan menghasilkan two natural frequency yang baru. Sebab apa? Matlamat kita untuk meletakkan vibration absorber adalah kita nak shift away the resonance frequency equals to the natural frequency equals to exciting frequency. So matlamat seterusnya adalah kita nak mencari mu, iaitu equals to M2 divided by M1, R1 equals to ohm1 divided by omega 2, dan R2 equals to ohm2 divided by omega 2. Di mana ohm adalah nilai natural frequency yang baru after we introduce the vibration absorber. So yang ini adalah equation, characteristic equation untuk kita find out the value of R1 and R2. Okay, then bila kita masukkan dalam seperti penyelesaian yang lepas, apa yang kita dapat adalah value of M2 dan K2. So bila kita tahu value M2, kita tahu value K2, kita akan dapat selesaikan value of omega, value of mu, di mana M2 dan M1 telah kita perolehi dalam solution yang awal. So kita akan masukkan nilai mu dalam equation karakteristik ini, dan kita akan dapat dua value iaitu R1 dan R2, iaitu yang boleh disamaertikan dengan ohm1 dan ohm2. Okay, from the equation 1, so yang ini kalau para pelajar lihat di mana ianya menggunakan notation negatif, iaitu untuk R1 ataupun first ohm1, iaitu yang pertama kali ataupun yang utama, yang first berlaku bila kita selesaikan this particular equation, straight away kita akan dapat value of R1 equals to 0.983. So R1 kita dah tahu dah, ianya equals to ohm1 divided by omega 2. Omega 2 kita dah tahu value. So masukkan saja straight away R1 equals to 0.983 multiply by omega ataupun omega 2 equals to 628.32. Kita akan dapat value ohm1. Dan seterusnya, dengan menggunakan teknik yang sama, tapi yang membezakan dia adalah notation dalam characteristic equation, iaitu untuk kes yang kedua tambah. Sebab tu ianya menjadi the second natural frequency. Kita akan dapat value R2 equals to 1.016, di mana R2 equals to
ohm2 divided by omega 2. So, R2 equals to 1.016 multiplied by 628.32. Kita akan dapat value 638.37 rad per second. Kalau boleh saya tunjukkan dari segi graf ataupun dari segi fizikal, di mana pada permulaannya grafnya adalah seperti begini. Di mana enjin beroperasi pada keadaan pada region resonance. So, bila kita introduce the vibration absorber, apa yang akan berlaku? Ianya akan mewujudkan dua natural frekuensi, iaitu yang dikenali sebagai ohm1 dan ohm2. So, bila ada two natural frequency, ianya akan jadi seperti begini. So, tiada lagi getaran yang berlaku pada ketika R sama juga dengan 1. Ataupun tidak berlaku resonance pada R sama 1. So, omega adalah value yang kita kira, iaitu consist of omega 1 dan omega 2.